Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dengan tajuk Makanan Halal Lagi Baik, pelajaran 9 tingkatan 1. Ayat yang kita akan pelajari pada kali ini adalah ayat 168 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita makan makanan yang baik dan halal untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Selain itu, Allah juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Mengapakah Allah menyuruh kita mengambil makanan yang halal lagi baik? Ini adalah untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Selain itu, dengan mengambil makanan yang baik dan halal, ia dapat menjana pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Terdapat hadis yang menjelaskan tuntutan Al-Quran ini. Antaranya termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahawa para rasul dan orang yang beriman dituntut supaya mengambil makanan yang halal dan baik. Di samping makanan yang halal, umat Islam dituntut agar mengambil makanan yang baik. Antara ciri-ciri makanan yang baik adalah bersih, berkhasiat, seimbang dan mengikut keperluan. Selalu kita sebut, makanan ini halal, makanan itu haram. Tapi apakah yang kita faham tentang maksud makanan halal dan haram ini? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Manakala makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh syarak. Keharusan sesuatu makanan bergantung kepada beberapa aspek. Yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Yang kedua, cara memproses dan menyediakan makanan. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan tersebut. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Ini kerana apabila kita mengambil makanan yang haram, ia akan memberi kesan buruk kepada kesihatan rohani dan jasmani kita. Antara kesan pengambilan makanan yang haram ialah hati menjadi keras, dibenci oleh masyarakat, kasar peribadi, berada di dalam keluh kesah, doa tidak mustajab dan mendapat penyakit. Bagaimana kita nak menentukan sesuatu makanan itu halal atau haram? Ada beberapa ciri yang boleh kita kenal pasti supaya sesuatu makanan itu halal dan baik. Yang pertama dari segi bahan. Makanan yang halal, bahannya adalah halal dimakan. Manakala makanan haram adalah bahan yang haram dimakan. Yang kedua dari segi proses. Disembelih mengikut hukum syarak. Itu makanan halal. Makanan haram tidak disembelih mengikut hukum syarak. Yang ketiga, kita boleh lihat dari aspek kandungan. Makanan halal bebas daripada najis dan kotoran, manakala makanan haram bercampur najis dengan kotoran. Perbezaan seterusnya adalah dari aspek kebersihan. Makanan halal disimpan di tempat yang suci, manakala makanan haram disimpan di tempat yang bernajis. Seterusnya dari aspek kesihatan, makanan halal bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan, manakala makanan haram mengandungi racun dan memudaratkan kesihatan. Akhir sekali, perbezaan boleh dilihat dari segi sumber.
Makanan halal diperoleh dengan cara yang sah, manakala makanan haram diperoleh dengan cara yang haram. Salah satu cara untuk kita menentukan sesuatu makanan itu halal atau haram adalah dengan melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan berkenaan atau di sesebuah premis. Ini adalah logo halal yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Bagaimanakah kita hendak menentukan sesuatu makanan yang diimport daripada luar negara itu halal? Ini adalah dengan melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertera pada bungkusan berkenaan. Ini adalah beberapa contoh logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM daripada beberapa buah negara. Selain ini, banyak lagi logo halal daripada negara lain yang diiktiraf oleh pihak JAKIM. Daripada ayat yang kita pelajari hari ini, iaitu ayat 168 surah Al-Baqarah, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita hendaklah mengambil makanan yang halal kerana ia memberi kesan yang baik kepada kesihatan dan kecerdasan minda. Pengajaran yang kedua adalah, kita hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan supaya menepati hukum syarak. Pengajaran ketiga yang boleh kita ambil ialah kita sebagai umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan makanan. Kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pelajaran hari ini ialah kita sebagai umat Islam hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Antara cara mendapatkan makanan halal dan baik, termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkus atau premis. Selepas kita mempelajari tajuk ini, jom kita uji minda. Tentukan hukum bagi situasi makanan berikut sama ada halal atau haram. Pertama, arnab yang disembelih mengikut hukum syarak. Kedua, air mineral yang mengandungi racun. Ketiga, biawak yang disembelih mengikut hukum syarak. Keempat, kandungan aiskrim bercampur dengan najis. Kelima, roti dibuat daripada bahan yang halal. Sekian untuk kali ini. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.